Terkini, PRN Melaka 7 November dari Pusat Media Malaysia Gazette di Melaka bersama saya Zazrina Zainuddin. Menjelang hari penamaan calon bagi PRN Melaka esok 8 November, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menyeru bakal-bakal calon yang ingin bertanding agar mengisi dan membuat semakan awal pengisian kertas penamaan calon mereka. Mereka juga disaran untuk membuat pembayaran deposit lebih awal dan membawa resit pembayaran tersebut ke pusat penamaan calon di kawasan masing-masing sebagai bukti bayaran. Setiausaha SPR Datuk Ikmaluddin Ishak berkata, ia bertujuan untuk memastikan semua proses penamaan calon dapat diselesaikan lebih awal dan berjalan lancar. Bagi calon yang mewakili mana-mana parti politik, adalah diingatkan bahawa surat kebenaran untuk menggunakan simbol parti yang diwakili hendaklah dikemukakan semasa menyerahkan kertas penamaan calon esok. Ketika kertas penamaan calon dikemukakan bermula dari jam 9 pagi sehingga 10 pagi esok kepada pegawai pengurus pilihan raya, SPR mengingatkan sebarang aktiviti berkumpul dan perarakan oleh penyokong calon yang bertanding juga tidak dibenarkan di mana-mana tempat sepanjang hari penamaan calon. Hanya calon, pencadang calon dan penyokong calon dibenarkan masuk ke pusat penamaan calon. Baik, kita ke berita berikutnya. Selepas Pakatan Harapan tidak mengumumkan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pengkalan Batu Datuk Nur Hizam Hassan Bakti sebagai salah seorang calon mewakili parti itu pada pilihan raya kali ini, beliau mengumumkan akan tetap mengambil bahagian bertanding sebagai calon bebas. Bagaimanapun logo yang akan dipertaruhkan pada pilihan raya nanti akan diserahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR selepas selesai menghantar borang penamaan calon pada hari esok. Ketika ditemui media hari ini, beliau memberitahu yakin 80% peluang untuk menang dalam saingan sekurang-kurangnya 4 penjuru menentang calon DAP dan Perikatan Nasional PN serta Barisan Nasional BN setakat ini. Beliau yang merupakan bekas pengerusi jawatan kuasa pertanian, penternakan, pembangunan usahawan dan koperasi negeri yakin menang berdasarkan sambutan baik diterima penduduk sepanjang hampir 3 tahun berkhidmat untuk rakyat. Oleh itu, beliau juga mengakui dirinya wakil rakyat tulen yang berjiwa rakyat, tidak seperti wakil rakyat yang lain. Di Melaka ni kita ada 28 wakil rakyat, tolak 1, 27. Ni 27 ni saya nak tanya wakil rakyat yang ada kat sini. Ada buat kerja tak? Jangan bila pilihan raya baru nak bagi, baru nak tuan padang, nak tunjuk muka. Ini bukan wakil rakyat. Wakil rakyat dia merupakan wakil kepada rakyat. Dia sanggup berkhidmat dengan rakyat 24 jam. Menghambakan diri dia untuk rakyat. Saya boleh katakan, saya adalah wakil rakyat tulen, berjiwa rakyat. Saya tak ada IR. Saya tak ada orang, tak ada macam dia orang sekolah tinggi, ada IR apa ke, saya tak ada. Tapi saya ada JR. Jiwa rakyat. Walaupun pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan tidak ada keperluan calon-calon gabungan itu menandatangani akuan bersumpah atau SD, namun Parti Gerakan mahu kelima-lima calonnya yang bertanding atas tiket PN mengambil inisiatif tersendiri. Presiden Gerakan Datuk Dominic Lau berkata, menerusi SD itu, sekiranya calon berkenaan menang dan lompat ke parti lain kemudiannya, mereka sebagai wakil rakyat secara automatik tergugur dan perlu diadakan pilihan raya kecil PRK. Beliau menjelaskan meskipun akta lompat parti belum diluluskan di Parlimen, namun setiap parti boleh membuat perjanjian dengan calon atau pemimpinnya secara tanda tangan dan ikrar. Tegasnya apabila gerakan meminta 5 calonnya berikrar dan menandatangani SD, ia memperlihatkan komitmen dan kesungguhan parti untuk terus kekal dan setia menjadi wakil rakyat yang disenangi. Ini juga katanya menunjukkan adun gerakan tidak boleh sewenang-wenangnya mempermainkan jawatan yang diberi kepercayaan oleh parti dan rakyat dengan lompat sana-sini. Justeru B. Danesh yang akan bertanding di kerusi Dun Asahan, Datuk Seri Michael Gan Peng Lam di Air Keroh, Patrick Eng Chin Ke di Kesidang, Fong Kai Ling di Kota Laksamana dan Clarice Chan Ming Wang di Bandar Hilir dilaporkan telah berbuat demikian hari ini. Dalam pembahagian kerusi bagi PN, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mendapat 15 kerusi, PAS 8 dan Parti Gerakan 5. Baik, berita berikutnya. Mahasiswa Amanah Nasional mendesak kepimpinan Parti Amanah Negara Amanah dan Pakatan Harapan PH untuk memperjelas rasional melantik 2 bekas wakil rakyat UMNO sebagai calon PH bagi PRN Melaka.
Dalam satu kenyataan katanya mereka terkilan dengan keputusan PH yang meletakkan Datuk Nur Azman Hassan di Pantai Kundur dan Datuk Seri Idris Harun di Kerusi Asahan. Tambahnya, tindakan berkenaan seolah-olah membelakangi prinsip asas PH yang memperjuangkan Akta Lompat Parti. Perjuangan tersebut menurut mereka tidak boleh dicemari dan ditutupi atas nama strategi politik. Baik, itu perkembangan terkini sekitar PRN Melaka buat masa ini. Nantikan perkembangan terkini PRN Melaka dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.